Ibu-ibu jangan pernah rasa terhina kalau akhirnya tempat kita hanya menghadap anak kita 2-3 orang tu. Percayalah anak kita 2-3 orang tu akan menjadi manusia yang berguna dengan kita yang punya ilmu menghadap dia sentiasa. Orang sekarang berani nak marah-marah suami sebab dia orang kan kerja, kadang gaji lagi besar daripada suami tu. Suami pula yang takut kena marah dengan isteri. Kan kena halau, rumah ni saya yang bayar bang. Jadi sebenarnya sahabat, Allah suruh orang perempuan ni duduk saja bukan menghina orang perempuan. Makna tak apalah bodoh-bodoh sikit biar suami kita terlebih bijak tunjukkan kebijaksanaannya. Apa bang, saya ada master, saya kena jadi suri rumah. Abang pula kerja, abang tu dulu SPM je. Kalau suami buat keputusan macam tu, cuba buat dulu. Muslimat, rupa-rupanya insya-Allah akan mengundang kelemah lembutan dalam rumah tangga. Anak-anak akan melihat, oh mak dengar ni cakap bapak ni. Bukan maksud orang perempuan belajar tinggi akhirnya kat dapur juga, tak. Ibu-ibu jangan pernah rasa terhina kalau akhirnya tempat kita hanya menghadap anak kita 2-3 orang tu. Percayalah anak kita 2-3 orang tu akan menjadi manusia yang berguna dengan kita yang punya ilmu menghadap dia sentiasa. Bayangkan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita balik sebagai akar generasi. Baru ni saya tulis dalam Facebook saya, syaitan ni cukup dengki dengan akar generasi. Siapakah akar generasi? Ini wanita. Sebab wanita yang akan melahirkan zuriat keturunan. Betul kan? Jadi kalau wanitanya dah penat sangat-sangat, balik kat rumah dia nak marah siapa? Bos dah tertinggal kat pejabat dah. Kawan-kawan dah balik rumah masing-masing dah. Dia penat kat pejabat, dia marah siapa? Suami kena marah, anak-anak kena marah. Jadi macam mana nak belajar sangkutkan masalah di pejabat tu di pagar rumah kita? Mak buat apa tu? Macam nampak sangkut benda, aku tengah sangkutkan marah aku kat bos aku ni sebelum aku marah dekat hampa dalam rumah ni. Kena latih diri macam tu. Masya Allah sahabat-sahabat. Bukan mudah, tapi kita kena praktik. Sebab tak salah wanita-wanita bekerja demi untuk membantu ekonomi rumah tangga. Tapi kamu tetap isteri. Jangan lampias marah di luar tu kamu bawa di dalam rumah. Nanti anak-anak akan perhati, oh mak aku boleh tengking suami. Itulah nanti yang diikut oleh anak-anak. Masya Allah sahabat-sahabat, anak-anak kita akan belajar sesuatu daripada sifat marah-marah. Dan iblis akan bertepuk tangan sungguh-sungguh. Sebab marah ni berasal daripada iblis. Yang iblis diciptakan daripada api. Iblis dicampak ke dalam neraka, itu tempat permainan dia. Sebab dia dicipta daripada api. Tapi manusia dicipta daripada tanah liat yang hitam, dicampak ke dalam api, dia akan rentung, panas, terbakar. Berkali-kali dia akan minta mati dalam neraka tu. Kenapa dia minta mati dalam neraka? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kerana dia tak sanggup dah dibakar lagi dan lagi dalam neraka. Tapi kata Allah, selalunya orang yang minta mati dalam neraka ni adalah dulu ketika di dunia dia tak ingat mati. So macam mana kita nak membunuh rasa marah ni? Ingat mati. Faham tak ibu-ibu dirahmati Allah? Aku marah-marah laki aku ni kan, kena serangan jantung, terbulat mata, terjelih lidah, mati aku tengah marah ni. Padahal selama kita jadi isteri dia 30 tahun ni, kita dah sabar. Nak sabar berapa lama lagi Ustazah? Hari ni saya hilang sabar dah. Hari ni Allah matikan. Maka sabar kita yang sebelum ini tidak ada nilai di sisi Allah. Ya Rabb. Saya bila dengar pesanan guru-guru macam ni, ya Allah, macam pernah jadi je pada diri. Janganlah matikan aku saat marah-marah ni, ya Allah. Sebab tu bila kita pergi perubatan Islam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berapa banyak dia bacakan. Kadang-kadang kan kita dengar Ustazah, dia macam baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak tu, benda Ustazah. Asal pegang dada je baca tu. Sebab sarang penyakit yang berkenaan dengan jantung ke, sakit apalah sahabat bahagian sini ni, kerana stres kita daripada punca marah-marah. So elakkan marah, elakkan marah. Jadi nak dapat hidup yang indah ni, mudah, elakkan marah. Tapi yang tu yang tak mudah tu Ustazah. So tak boleh nak bantu lagi dah. Tak dapat nak menolong. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi banyak dah saya cerita bab ni di mana-mana. Ada orang yang berterima kasih Ustazah, rupanya paling mudah nak buang rasa marah dengan ingat mati Ustazah. Ingat mati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila kita ingat mati, hilang benci di hati. Kita ingat mati dah tak ada rasa nak dengki-dengki. Sampai bila sahabat-sahabat kita duk dengki bertahun-tahun, dia makin menjauh, adik-beradik tak bertegur siapa. Kan lepas mak ayah kita mati, 12 orang adik-beradik, seorang terpecah sana, seorang terpecah sini, hanya nak merebutkan
kangkang kera tanah. Cukup-cukuplah tu ibu-ibu dirahmati Allah. Kita lah mengalah. Masalahnya saya ni sulung Ustazah, kenapa saya pula nak mengalah? Astaghfirullahalazim. Kesilapan besar kita tak sedar pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita yang mendambakan syurga Allah, kitalah yang mengalah. Sebab bukan saja takat kita menahan marah, tapi kita memaafkan. Bukan saja memaafkan, ikuti kemaafan itu dengan kebaikan. Macam mana? Dia datang nak marah kita. Kita pun boleh marah dia sebenarnya. Tapi kita mengawal dan menahan marah. Bukan saja itu, maafkanlah. Kalau dia faham, dia takkan serang aku macam ni. Maafkan. Okey lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tutup je pintu, tak apalah, ibu maafkan dia. Tapi Allah suruh susuli dengan kebaikan. Besok kita pergi rumah dia, pergi hantar hadiah pula. Agak-agak kawan tu tak demam, kan? Aku tak faham lah dia ni. Semalam aku marah dia, hari ni dia pergi hantar hadiah kat aku. Imam Syafi'i dah buat dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, kalau kita baca kisah, patutlah nama kau disebut sampai kiamat sebagai rahimahullah. Allah muliakan kau. Orang ngumpat dia pagi, orang caci maki dia pagi, belum petang hari dia datangi, orang tu hantar hadiah. Saya selalu urut dada. Wahai Bu Zayyanah Abdullah, kau dah buat ke belum macam tu? Zazah orang mengutuk Zazah pagi ni kan. Tak apa, saat lagi tengah hari saya pergi hantar hadiah kat dia. Tak pernah buat lagi 20 tahun ni sahabat-sahabat muslimat. Paling kurang laplah hayat mata sendiri, mengadulah ke Allah. Tak pernah pergi hantar hadiah lagi. Jadi makna nak cerita pada kita ni sahabat-sahabat, rawat hati kita sendiri dengan mengingat mati. Boleh Sebab dengan mengingat mati ni kita tak payah masuk Facebook. Dan mengingat mati kali ke-99 kali untuk hari ni. Tak payah cari penyakit kita. Tak ada siapa nak like pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu kerja hati kita. Kenapa engkau tak balas orang buat jahat kat engkau? Sebab contoh aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali orang buat jahat pada Nabi, tapi Nabi hanya memilih untuk memaafkan. Malaikat di bumi Taif mengubah dirinya jadi makhluk yang boleh bercakap dengan Muhammad. Mahukah aku tukarkan segala gunung-gunung menjadi batu-batu kecil untuk kami pula balingkan kepada orang-orang yang menyakiti engkau di bumi Taif. Kata Nabi, dah, kalau mereka ni alim, mereka mengetahui, mereka takkan buat macam tu. Maka sesungguhnya Allah angkat darjat orang berilmu kerana perbezaan tadi. Kenapa nak marah-marah? Kalau kamu mengaku kamu berilmu, wah, kita mendakwa diri kita hebat sangat. Tapi bila orang cantas kita sikit, kita marah mengatasi segala marah. Jadi kita takkan dapat keindahan hidup. Subhanallah sahabat-sahabat.